Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nur Alisha, Jazmina Huda, Amira Fiza, Michael Obed dan Zulaika Nur Maisarah akan membuat satu dokumentari tentang sejarah Andalusia yang berkaitan dengan tamadun Islam. Untuk memulakan dokumentari ini, saya menjemput Michael Obed untuk berbicara sedikit sebanyak tentang sejarah Andalusia serta keagungan Islam di Andalusia. Terima kasih Elisha. Sekarang saya akan bermulakan Andalusia pada zaman dahulu. Kecemerlangan Andalusia di bawah pemerintahan Islam berlangsung selama hampir 8 abad. Suatu jarak yang seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat dunia. Bermula dengan kejayaan Tariq Ibn Ziyad menguasai Andalusia atau Andalus yang bermakna kehijauan di penghujung musim panas, merupakan sebuah kerajaan Islam pada 711 Masihi sehingga 1492 Masihi yang terkenal. Andalus kini adalah sebahagian daripada negara maju, iaitu dari negara Sepanyol, Silisi dan juga Portugal. Terdapat 15 wilayah yang bernaung di bawah Andalusia, seperti Almeria, Malaga, Cádiz, Córdoba, Jaén, dan Granada, dan termasuk 2 buah pulau, iaitu Pulau Balearic dan Pulau Canary. Sehingga kini, Andalusia menjadi tempat bersejarah dan ramai pengkaji dari pelbagai negara melakukan pengkajian kesan peninggalan Islam di sana. Terdapat beberapa faktor keagungan tamadun Islam di Andalusia. Yang pertama, pemerintahan selama 8 abad. Ia membuktikan kemunculan tamadun barat ada kaitan dengan tamadun Islam. Nombor 2, kini menjadi tempat bersejarah dan menjadi tempat pengajian kesan peninggalan Islam. Nombor 3, terdapat banyak ilmu moden seperti matematik, fizik, astronomi dan lain-lain yang berkembang pesat tanpa mengira batas perbezaan agama. Dan akhir sekali, terdapat kejayaan Islam yang membawa ketamadunan di barat yang memberi kesan, iaitu memberi pengajaran pada umat masa kini. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Zulaika untuk topik seterusnya. Terima kasih Michael. Jadi saya akan teruskan tentang kedatangan Islam di Andalusia. Benua Afrika, terutama Afrika Utara, merupakan daerah yang penting dalam kaitannya dengan kedatangan Islam ke Andalusia dan juga penyebarannya ke Eropah. Ia merupakan pintu gerbang utama masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad lamanya di bawah pentadbiran Kristian dan menjadi benteng pertahanan Islam untuk menembusi Eropah. Para sejarawan bersepakat menyatakan bahawa kedatangan Islam ke Andalusia secara tuntasnya adalah di bawah kepimpinan Tariq Ibn Ziyad yang telah memimpin pasukan tentera menyeberangi lautan Gibraltar menuju ke sempadan Iberia itu. Pasukan Islam hanya sejumlah 7,000 orang lalu berdepan dengan tentera Visigoth yang berkekuatan 100,000 tentera yang lengkap bersenjata. Lalu, bagi meningkatkan semangat dalam pasukan, mengarahkan agar kapal mereka dibakar. Ketika Andalusia di bawah pemerintahan Rom, mereka telah membawa masuk orang-orang Yahudi yang mengakibatkan berlaku ketegangan antara orang Yahudi dan Kristian dan mereka sering berebut menduduki tahta pemerintahan.
Kemenangan tentera Tariq Ibn Ziyad telah membuka ruang untuk pasukan Islam terus menguasai Andalusia sehingga Tariq dapat meneruskan penguasaan ke Cordova dan Toledo. Sejak dari itu, Islam mula tersebar luas ke seluruh Andalusia dan bermulalah penguasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik yang telah mewakilkan gubernur untuk mentadbir Andalusia. Seramai 20 orang gubernur telah mentadbir Andalusia dari tahun 718 Masihi sehingga 756 Masihi. Gubernur yang pertama adalah Abdul Aziz ibni Musa ibni Nushar dan yang terakhir adalah Yusuf ibni Abdul Rahman Al-Fihri. Sejak dari itu, kemenangan demi kemenangan dapat dicapai oleh tentera Islam dalam usaha melebarkan empayar kuasa Islam di bumi Eropah termasuk bandar Zaragoza, Lyon dan beberapa buah bandar lain. Apa yang menarik untuk diperhatikan sejarah pemerintahan Andalusia ialah pemerintahan kekal di bawah penguasaan kerajaan Bani Umayyah walaupun kerajaan Bani Abbasiyah telah mula bertapak dan berpusat di kota Baghdad bermula pada tahun 132 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi. Ini bermaksud walaupun kerajaan Islam memimpin majoriti umat Islam sudah beralih arah kepada Bani Abbasiyah, namun Andalusia terus diungguli oleh para pemerintah dari kelompok Umayyah. Secara tidak langsung, kecemerlangan yang dibina pada peringkat awal di Andalusia terus dapat dibangunkan walaupun ada pergolakan kepimpinan yang berlaku di peringkat pentadbiran pusat sehingga pemerintahan Umayyah beralih arah kepada pemerintahan baru. Proses mempertahankan kedaulatan rantau Andalusia agar bebas dari cengkaman Abbasiyah dikatakan bermula pada tahun 138 Hijrah bersamaan dengan 756 Masihi iaitu kira-kira 4 dekad setelah dibuka oleh pasukan Islam. Jadi saya akan serahkan topik seterusnya kepada Alisha untuk menerangkan tentang pemerintahan Islam di Andalusia. Okey, terima kasih Zulaika. Jadi, bagaimanakah pemerintahan Islam di Andalusia? Maaf, Alisha? Mic. Okay, sorry. Okay, maafkan saya. Jadi, kembali kepada topik kita, pemerintahan Islam di Andalusia. Secara umum, pemerintahan Islam di Andalusia dilihat sebagai satu pemerintahan yang mementingkan kecemerlangan ketamadunan dari sudut ilmu, sosial dan masyarakat. Sejarawan pada umumnya telah mengetahui bahawa sebelum Empayar Islam membuka kota Andalusia, masyarakat Kristian Eropah hidup dalam kegelapan dan jahiliah. Ini bermaksud kedatangan Islam telah memberi satu impak yang besar kepada masyarakat yang berada di barat. Okey. Selain itu, para sejarawan telah membahagikan tahap perkembangan Islam di Andalusia kepada beberapa peringkat, iaitu tahap penubuhan dan pembinaan, tahap krisis dan pemberontakan, tahap kegemilangan dan tahap kelemahan dan keruntuhan. Dari aspek pemerintahan Islam di Andalusia pula, para pengkaji sejarah membahagikan tahap tersebut kepada beberapa, iaitu zaman pemerintahan Gubernur atau Bani Umayyah Damsyik, zaman pemerintahan Bani Umayyah, zaman pemerintahan kerajaan kecil, zaman penguasaan kerajaan Afrika Utara dan zaman pemerintahan Bani Nas. Pada peringkat awal, pemerintahan Islam berjaya untuk mengawal masyarakat Andalusia walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada dalam kalangan mereka yang berbangsa Arab, Yahudi, Barbar, Islam, Kristian dan lain-lain. Namun, walau bagaimanapun, antara punca kejatuhan kerajaan Islam ialah kerana kepelbagaian budaya ini. Okey. Seterusnya,
pemerintahan Islam digambarkan berjaya menjamin hak-hak asasi kaum lain sehingga boleh membantu dalam usaha meninggikan tamadun. Buktinya, bukti yang boleh didapatkan daripada kajian iaitu after 5 centuries of Muslim rule during which the Jewish community had been allowed to follow their practices practically unhampered, often with Jews being given high-ranking posts in the administration of the country, and especially after Abdul Rahman I had become the Emir of Andalus in 756 Masihi, their number had increased considerably. Daripada gambaran ini, dapat difahami bahawa perpaduan antara kaum berasaskan jaminan terhadap hak-hak kaum minoriti sebenarnya boleh membantu mewujudkan kestabilan selagi mana ia tidak bertentangan dengan hasrat pemerintahan. Kesannya daripada apa yang kita dapat saksikan dalam sejarah tamadun Islam ini ialah tamadun Islam Andalusia menguasai dunia dan sampai sekarang masih meniti di bibir-bibir umat Islam dalam menghormati ketamadunan yang telah dibina. Seterusnya saya akan memberi kepada Amirah Fiza untuk menyambung topik yang lain. Terima kasih. Maaf, terima kasih Alisha. Kini saya ingin membicarakan tentang peringkat kecemerlangan Islam di Andalusia. Kecemerlangan pemerintahan Islam di Andalusia boleh dikatakan berlaku pada zaman pemerintahan Bani Umayyah Andalusia selepas mereka bertindak keluar dari penguasaan Abbasiyah terhadap wilayah Islam. Kejayaan ini berlaku pada zaman Abdul Rahman Al-Dahir yang mula mengukir nama di Andalusia pada tahun 756 Masih. Zaman ini berterusan selama kira-kira 3 abad. Ahmad Zaki mempertegaskan bahawa kecemerlangan di zaman pemerintahan Umayyah ini telah berlangsung dalam 2 peringkat pentadbiran yang penting, iaitu pertama, era kepimpinan Umayyah yang memerintah tanpa campur tangan asing, dan yang kedua, era pemerintahan Umayyah yang tidak dipengaruhi oleh kerajaan Abbasiyah di Baghdad dari segi politik bersama semangat rohnya. Melihat pada zaman kecemerlangan ini, boleh dikatakan bahawa pentadbiran yang diberi kuasa mentadbir secara sendiri tanpa pengaruh anasir luar sebenarnya dapat memacu kecemerlangan yang ingin dicapai. Apabila pentadbiran itu tidak dicampur dengan urusan-urusan lain, maka mereka tidak akan disibukkan dengan pergolakan luaran yang berlaku. Lalu, tumpuan mereka adalah dalam kerangka mempertingkatkan daya dan usaha ke arah merealisasikan matlamat yang digariskan. Oleh yang demikian, tidak hairanlah Andalusia itu muncul sebagai satu ketamadunan yang cukup membanggakan Timur dan Barat. Bermula dengan era pemerintahan Abdul Rahman Al-Dahir juga telah memperlihatkan perkembangan besar ketamadunan berlaku. Pada zaman beliau, Masjid Cordova telah dibina dan sekolah-sekolah telah didirikan di beberapa kota besar Andalusia. Bermula pada zaman Abdul Rahman III yang dikenali juga dengan nama Abdul Rahman Al-Nasir, pemerintahan di Andalusia mula menggunakan gelaran khalifah. Mungkin disebabkan oleh mereka satu-satunya kerajaan yang meneruskan pemerintahan Bani Umayyah di kala Bani Abbasiyah mula mengukir kuasa di Baghdad. Ada yang mengatakan bahawa pemakaian gelaran khalifah itu berlaku kerana 2 sebab, iaitu kerajaan Bani Abbasiyah mungkin akan runtuh disebabkan oleh pergolakan yang menyaksikan Al-Mu'tadil dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Kedua, gelaran khalifah ini sudah tentu akan mengangkat martabat Abdul Rahman III kerana ia akan dianggap sebagai pemerintah bagi keseluruhan wilayah Islam. Di atas semangat Abdul Rahman III inilah yang telah memperlihatkan kejayaan pemerintahan beliau dalam mendirikan pusat kecemerlangan ilmu, iaitu Universiti Cordova yang terus berdiri megah sehingga hari ini. Namun begitu,
Seakan sudah menjadi lumrah bahawa di sana ada kitaran ketamadunan seperti yang dibicarakan oleh Ibn Khaldun. Kitaran ketamadunan itu menyebabkan kita berfikir bahawa segala apa yang berada di puncak pasti akan melalui zaman menurun. Kitaran inilah yang turut melanda Andalusia sehingga kejayaan yang dibina semakin lama semakin menunjukkan ketidakmampuan untuk dipertahankan. Apa yang dimaksudkan ialah ketidakmampuan untuk mempertahankan penguasaan Islam di sana dari sudut politik pentadbiran, bukannya dari sudut kecemerlangan intelektual dan fizikal. Kejatuhan Andalusia juga tidak berlaku sekelip mata tetapi ia melalui proses yang panjang. Sayangnya, tiada di kalangan pemimpin umat Islam pada ketika itu yang berjaya mempertahankan ketuanan Andalusia. Bibit-bibit kejatuhan itu bermula apabila pemerintahan Andalusia dijuzukkan kepada kerajaan-kerajaan kecil. Kini saya ingin menyerahkan kepada Jasmina Huda untuk meneruskan perbincangan ini. Terima kasih Amira Fiza atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, apakah faktor kejatuhan Andalusia? Faktor utama, kepimpinan mulai lemah apabila terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia. Andalusia diperintah oleh sebuah kerajaan lalu berpecah dan menjadi daerah kecil yang membentuk lebih daripada 20 kerajaan. Kedua, apabila terbentuknya kerajaan kecil ini, ia telah menyebabkan semangat kepuakan. Penduduk di Andalusia tidak berpegang lagi dengan semangat ukhuwah Islamiah. Cordova merupakan bandar terakhir di bawah penguasaan Islam sebelum jatuhnya Andalusia ke atas tangan golongan Kristian. Seterusnya, perjanjian umat Islam oleh pihak Kristian tidak pernah ditunaikan dan menyebabkan mereka tidak mampu bertahan dan merampas semula Andalusia. Ketamadunan yang dibina telah banyak dimusnahkan. Punca kejatuhan Andalusia adalah kerana kelemahan pemerintahan yang sanggup menggadai prinsip mereka untuk mendapatkan bantuan sokongan demi mendapat takhta yang sifatnya adalah sementara sahaja. Selain itu, semangat agresif pihak Kristian untuk menakluk kembali wilayah yang ditakdir oleh umat Islam sehingga mereka tidak mampu lagi bertarung dan mempertahankan lagi Andalusia. Mereka tidak mempunyai sebarang kaedah dalam mencari pemerintah yang layak. Kepimpinan diwarisi oleh anak atau ahli keluarga sahaja. Mereka tidak mendapat sokongan dari wilayah luar Andalusia oleh pemerintah Islam dan hanya mendapat sokongan daripada Afrika Utara sahaja. Terakhir, mereka tidak bersepakat dalam mentadbir wilayahnya sehingga wujudnya perbezaan pemerintahan dengan wilayah yang lain. Oleh itu, sukar untuk mereka bekerjasama dan membawa kepada keruntuhan. Kesannya umat Islam di Andalusia dihina dan dihalau keluar. Iktibar yang boleh kita peroleh daripada sejarah Andalusia ialah kita haruslah mempunyai sifat terbuka. Mereka bersikap terbuka kepada pemikiran-pemikiran kreatif dan idea-idea yang inovatif. Mereka telah mencapai kejayaan dalam aspek sains dan teknologi kerana mereka menggalakkan suasana intelek dan tidak rigid kepada kemasukan ilmu-ilmu moden. Selain itu, kita haruslah taat kepada pemimpin. Mereka tidak mempunyai sifat ketaatan kepada pemimpin sehinggalah mereka tidak mahu mengikut nasihat khalifahnya. Akhirnya, anasir-anasir tidak puas hati ini membawa kepada perancangan untuk merampas kuasa dalam kalangan umat Islam. Sedihnya, dengan melibat kerjasama dengan baik pihak musuh seperti yang berlaku pada masa lalu. Dan akhir sekali, kita haruslah mempunyai semangat untuk bekerjasama tanpa mengira kaum.
Mereka tidak mempunyai semangat untuk mempertahankan diri mereka dan tamadun mereka daripada diserang oleh musuh. Oleh itu, akhiri topik ini daripada kumpulan kami. Ada apa-apa tambahan daripada rakan-rakan yang lain? Tiada. Tiada. Oleh itu, saya akhiri topik kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera.